tuan. Saya nak bawa isu ni walaupun saya tak tulis tadi. Timbul isu ni kenapa? Sebab ada setengah ultra Melayu ni, dia nak bawa ke mahkamah, dia nak mengharamkan sekolah ni. Okey, dia seorang vernacular ni apabila dia menggunakan bahasa selain daripada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. So dia mengajar bahasa Cina dan bahasa Tamil. Macam inilah tuan-tuan. Kawan saya pun kata, kita kena hapuskan sekolah vernacular kerana dia tidak menggunakan bahasa kebangsaan, menyebabkan perpecahan dalam perpaduan kaum di dalam negara kita. Saya macam ni, saya kata, kalau kita nak hapuskan sekolah vernacular, sekolah Tamil, sekolah Cina kita nak kena mansur dan hapuskan, maka kita kena hapuskan juga sekolah-sekolah tahfiz. Kenapa? Kerana sekolah tahfiz mengajar bahasa Arab. Bahasa Arab bukan bahasa kebangsaan, tuan-tuan. Ni kalau kita nak guna logik tu, jangan pula ambil part ni kemudian dia kata Iswardi nak mengharamkan sekolah tahfiz. Aku ada sekolah tahfiz lah. Aku ada sekolah tahfiz aku sendiri. Kan? Jadi nak cerita apa? Kalau kita nak kata nak hapuskan sekolah Tamil, sekolah Cina tu, kita kata nak hapuskan sekolah Melayu, kita hapuskan juga sekolah tahfiz mengajar bahasa Arab. Kita semua sekalikan satu sekolah mengajar satu bahasa saja, bahasa Malaysia. Tak boleh bahasa Arab, tak boleh bahasa Tamil, tak boleh bahasa Cina. Be fair lah. Termasuk bahasa Inggeris sekali. Kenapa kita tak buat macam tu? Dan baru kita realize, tuan-tuan dan puan, bahawa dalam negara kita ni, kita menjamin kebebasan untuk juga nak berbahasa. Itu satu perkara. Dan argument dari kata sekolah inilah yang menyebabkan isu perkauman yang semakin teruk dalam negara kita. Saya kata, tuan-tuan, sekolah tak mengajar isu perkauman. Yang mengajar isu perkauman adalah parti-parti politik. Maka parti-parti politik yang berteraskan bangsa dan berteraskan agama, itu yang patut kita haramkan sebenarnya. Kerana mereka yang mengajar kita erti perpecahan, mengajar kita erti perkauman. Kita parti Islam, maka yang lain adalah kafir. Yang kafir harus kita lawan, kita harus tentang. Itu kata-kata parti-parti Islam. Kita parti Melayu, maka kita hendaklah bersatu di bawah parti Melayu, dan bangsa-bangsa lain akan cuba nak menghapuskan kita. Kita parti Cina, kita hendaklah bersatu, bangsa-bangsa lain akan cuba menghapuskan kita. Kita parti India, bangsa-bangsa lain akan cuba menghapuskan kita kalau kita tak bersatu. So mereka menggunakan agenda dan produk untuk mereka nak tarik penyokong-penyokong fanatik mereka ke arah perkauman dan juga keagamaan. Inilah yang menyebabkan punca kepada perpecahan dalam negara kita. Punca kepada saling tindas menindas itu satu hal, tetapi hal yang mencurigai bukan sekolah, tuan-tuan, parti politik. Maka kalau kerana itulah maka kita nak haramkan, kerana menyebabkan perpecahan, seharusnya haramkan dulu parti politik. Haramkan dulu NGO-NGO yang memperjuangkan hanya agama dan bangsa yang sempit. Haramkan yang itu. Termasuklah satu NGO yang sama lah nak sebut, tuan-tuan sendiri mungkin tahulah. Haramkan dia orang. Kenapa tak berani nak haramkan? Kerana dia tahu ini bukan mengharamkan sekolah vernacular ini, bukannya kerana betul-betul nak memperjuangkan bangsa dan agama, tapi ini adalah perjuangan politik sempit konon-kononnya. Mereka lah pejuang bangsa Melayu, pejuang agama konon-kononnya. Hakikat sebenar, kalau mereka benar-benar nak melihat punca kepada perpecahan, punca kepada perkauman, punca kepada pergaduhan kaum, punca kepada curiga mencurigai, tengok sendiri parti-parti politik, tengok sendiri parti NGO yang berpemikiran politik, pemikiran rasis sempit dan juga agama sempit. Itu sebenarnya. Saya kata sempit, bukan semua NGO agama itu sebagai rasis, bukan semua NGO agama itu tak bagus. Ada yang bagus. Ada yang bagus. Tapi saya menyentuh tentang NGO dan juga parti-parti politik yang rasis, parti-parti politik agama dan bangsa yang rasis dan juga yang bersifat sempit. Menggunakan agama dan bangsa setiap kali nak pilihan raya. Tak percaya? PRU tak lama lagi, tuan-tuan. Keluar lagi cerita ni nanti. Tak percaya? Tak percaya? Kalau tuan-tuan tak percaya, maksudnya tuan-tuan bukan orang Malaysia lah. Kalau tuan-tuan tak percaya apa yang saya cakap, tuan-tuan bukan orang Malaysia. Tuan-tuan bukan orang Malaysia kalau tuan-tuan tak percaya apa yang saya cakap. Tapi itu hakikat. Suka atau tidak, itulah hakikat yang berlaku dalam negara kita. Dan hakikat ini, kita sebut tadi tentang korupsi. Kita sebut tadi tentang sekolah. Tentang sekolah vernacular. Ni semua sebenarnya korupsi sekolah vernacular adalah permainan-permainan politik sempit. Parti bangsa, parti agama ini nak meraih undi golongan Melayu. Melayu ni majoriti. Itu je cara dia macam mana nak memanipulasikan keadaan, tuan-tuan. Menyentuh soal itu, tiba pula satu persoalan. Mesyuarat Agung UMNO akan ditentukan tarikh baru. UMNO mesyuarat ke 12 Jan, Mesyuarat Agung
UMNO mesyuarat 12 Januari ini untuk menentukan tarikh baru PAU 2021. Sepatutnya PAU, Perhimpunan Agung UMNO berlaku tahun 2021, ujung 2021, tetapi ditunda kepada tarikh yang lain. Kenapa tuan-tuan? Saya dah kata sebut itu kan. Nanti saya akan bawa tentang ini. Kenapa PAU itu perlu ditunda tuan-tuan? Sebab saya nak bawakan tentang ini. Tuan-tuan. Dia berkaitan-kaitan, cerita kita ni ada kaitan-kaitan. Rombakan Kabinet Keluarga Malaysia. Saya bacakan. Rombakan Kabinet Keluarga Malaysia. Setelah hampir 5 bulan menerajui Kerajaan Keluarga Malaysia. 5 bulan tuan-tuan. Kerajaan ni baru 5 bulan. Jangan tak tahu. Kerajaan ni baru 5 bulan. Datuk Seri Ismail Sabri dijangka melakukan rombakan Kabinet dan melantik Timbalan Perdana Menteri minggu hadapan. Siapa Timbalan Perdana Menteri? Dikatakan Timbalan Perdana Menteri isu itu berkemungkinan Hishamuddin Tun Hussein On. Berkemungkinan daripada UMNO sendiri. So bagaimana dengan Bersatu serta PAS? Okey. Bercakap kepada utusan Malaysia, sumber berkata kebanyakan menteri dan timbalan menteri sudah mengetahui perkara tersebut. Bagaimanapun, sumber itu memberitahu rombakan itu masih dalam proses tawar-menawar dan memutuskan siapa kekal, siapa ganti atau siapa digugurkan. Kan? Antaranya Rizwan dilantik sebagai chairman kepada I think one of the JLCs. Minggu hadapan belum diputuskan hari apa, tetapi secara kebiasaan akan dibuat pada hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Sebab hari Rabu Perdana Menteri akan berjumpa dengan Agong. Biasanya akan menghadap Agong selepas mesyuarat kabinet. Okey. Kalau mengikut jadual, Perdana Menteri akan pergi berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk membincangkan mengenai perkara ini, khususnya membabitkan menteri dan timbalan menteri di kalangan Parti Bersatu. Setakat semalam, sumber itu memaklumkan antara nama menteri yang disebut-sebut bakal terlibat ialah Pembangunan Wanita Rina Harun, Datuk Rina Harun, dan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Faizal Azumu. Sebelum itu nama Rina tular di media sosial. Dia dua ni sebab menimbulkan kontroversi. So dua ni bakal digugurkan. Dan mendapat kritikan susulan beliau melawat mangsa manja memakai kasut tumit tinggi dan membersihkan najis unggas di sebuah sekolah yang dijadikan pusat penempatan sementara. Ahmad Faizal pula terbalik isu pelancaran penubuhan skuad sukarelawan pasca banjir. Bang, kau nak tolong banjir tak payah nak skuad-skuad bang. Siap buat kat hotel lagi tu. Namun situasi sebenar perkara sudah jelaskan menteri berkenaan. Lepas tu dia pergi cabut lagi ke OC. Bagaimanapun sumber tersebut memberitahu kedudukan Ahmad Faizal di peringkat tawar-menawar bagi mendapat kerusi timbalan Perdana Menteri untuk Parti Bersatu. Itu masih dalam proses. Kedudukan Ahmad Faizal sedang dirunding sebab beliau adalah timbalan Presiden Bersatu. Manakala bermakna orang kedua tertinggi dalam parti selepas Muhyiddin yang memegang kuasa dalam kabinet. Tapi masalahnya Ismail Sabri naik presiden. Naik presiden. So Ismail Sabri bukannya orang pertama kan. Walaupun Faizal dia orang kedua tertinggi dalam Bersatu, tetapi Ismail Sabri adalah orang ketiga tertinggi dalam parti UMNO. Jadi agak tak logik lah kalau kita kata kalau itu gunakan alasan untuk melantik beliau menjadi timbalan Perdana Menteri. Namun begitu, berkemungkinan ada juga, itu tak mustahil kerana dalam keadaan sekarang ini Bersatu perlu ada jaminan daripada kerajaan Ismail Sabri bahawa perlu ada lantikan. Kalau tidak ada lantikan itu, berkemungkinan Bersatu akan tarik sokongan. Nah, satu lagi tuan-tuan, saya nak kena faham, bagi tahu satu perkara. Jadi disebabkan oleh rombakan ini, kalau sekiranya benar, kalau sekiranya dakwaan rombakan itu benar, maka berkemungkinan juga bahawa apa orang kata, pilihan raya tidak akan berlaku dalam masa yang terdekat. Bahawa pilihan raya tidak akan berlaku dalam masa yang terdekat ini. Bahawa pilihan raya akan berlaku dalam masa paling awal pun bagi saya hujung tahun ini, atau dia akan extend sampai 2023, sampai Mei Jun 2023 macam tu. Jadi itu antara perkara yang kenapa beberapa perkara. Yang pertama, bila dia nak buat rombakan kabinet, itu yang pertama. Kedua, dia letakkan buat rombakan kabinet macam Faizal Azumur itu kan, macam Peja itu tiba-tiba baru lantik jadi penasihat Perdana Menteri, tiba-tiba tukar kerajaan. Tak sampai 5 hari kot kan. Kita tak nak jadi macam tu. So ada kemungkinan bila dia dah lantik kabinet baru ini, dia akan extend. Dan MOU yang ditandatangani oleh Pakatan Harapan juga memberi ruang dan peluang kepada Ismail Sabri untuk terus berkuasa sehingga habis penggal. Dan kita kena ingat, sekarang ini semua ahli parlimen mendapat jumlah yang sama dari segi dana. Kalau tak silap saya lah, masih lagi jumlah yang sama dari segi dana. Jadi tak ada isu tentang perkara tersebut. Okey, jadi daripada sini kita tahu bahawa ini yang akan berlaku dalam negara kita. Isu rombakan kabinet, isu isu ini akan menjadi satu modal besar kalau sekiranya pandai memain isu ini. Dan juga antara modal besar yang boleh kita gunakan dalam nak menyatakan ketidakcekapan rakyat negara ini apabila kita bercakap soal balak.
PKR, siasat tsunami balak bukan lindungi Taikun. PKR Pahang menggesa kerajaan negeri mengambil tindakan tegas ke atas sesiapa saja yang terlibat dalam pembalakan haram. Ini balak dia yang hanyut, dikatakan hanyut. Ketua Komunikasi PKR Pahang, Wan Fauzuldin, ni kawan saya ni, Wan Fauzuldin, tengok dia punya live. Wan Samad berkata, beliau berkata tindakan mesti diambil tanpa mengira kedudukan dan bukan melindungi taikun-taikun balak. Kerajaan negeri harus lebih mengutamakan keselamatan rakyat berbanding melindungi taikun-taikun balak yang telah lama menghisap darah rakyat. Isu pembalakan sama ada berlesen atau tidak sering kami timbulkan agar aktiviti ini dapat dikawal dan dipandang serius oleh pihak berkuasa. Aktiviti pembalakan yang tidak terkawal bukan sahaja boleh mencemarkan alam tetapi turut mendatangkan kesan yang buruk kepada rakyat apabila tiba musim tenggujuh. Tambahannya, teguran pembangkang selama ini tidak dipandang serius. Katanya seringkali juga kerajaan negeri memberikan jawapan seolah-olah semuanya terkawal. Menyentuh tsunami balak di Jambatan Seri Temerloh, Bentong, Wan Fazluddin berkata terdapat klip video bagaimana kayu-kayu balak bertaburan dihanyutkan air dan berlonggok di sungai-sungai. Paling membimbangkan, kayu-kayu balak ini turut dihanyutkan air hingga ke rumah kediaman. Kami menuntut agar kerajaan negeri melakukan siasatan segera secara lebih telus dan mengambil tindakan tegas ke atas sesiapa saja tanpa mengira kedudukan yang terbukti telah melanggar peraturan dan undang-undang dalam aktiviti pembalakan. Sebab hari ini, tempoh hari timbul kenyataan daripada Jabatan Perhutanan mengatakan bahawa tidak ada aktiviti pembalakan. Itu semua adalah sisa-sisa hutan yang hanyut dibawa oleh kepala air, dia kata. Maka itu bukan balak. Kemudian bila kita tunjukkan, saya tak sempat pergi tempat yang dikatakan hari itu kan. Bila kita tunjukkan balak-balak yang hanyut, rupanya malam itu, lepas kenyataan itu keluar, malam itu keluar surat perkeliling minta supaya toke-toke balak pergi ambil cepat balak-balak tersebut untuk dibawa ke tempat lain supaya tak kantoi, tuan-tuan. Tak kantoi. Aduh, kesian betul negara kita ni, tuan-tuan. Kesian betul negara kita. Kita tak tahulah macam mana apa nak jadi. Dan nak membuktikan bahawa dakwaan kita tu benar. Akhirnya hari ini kenyataan daripada Jabatan Perhutanan Pahang telah mengeluarkan arahan terhadap aktiviti pembalakan berhenti sementara berikutan keadaan banjir. Demikian menurut surat bertajuk Arahan Penangguhan Sementara Aktiviti Pengurusan Hasil Hutan dan Pengangkutan Balak semasa musim tenggujuh 2022. Dan perkara ini telah disahkan oleh Hizamri. Hizamri kita dihubungi mengesahkan telah mengeluarkan arahan itu. Jadi betul lah dakwaan kita selama ini, tuan-tuan. Mana yang kata tak datang balak tu pula kan? Dakwaan kita benar selama ini. Jadi itu bukan palsu belaka. Okey, habis kat situ.